Soal wang seperti yang telah pun diberitahu oleh Petri, tukaran wang asing, siapa yang terkesan, dan umum mengetahui mungkin kita sentiasa memperlihatkan berkenaan dengan kadar bagaimana pertukaran wang ini berbanding dengan ringgit Malaysia, dan itu yang perlu kita ketahui. Kesannya kepada siapa yang perlu dirasai. Untuk itu kita bersama dengan Dr. Muhammad Khair Afham Muhammad Senan, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM, bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Doktor. Mungkin kita boleh mulakan perbincangannya, Doktor, berkaitan dengan topik kita, tukaran wang asing, siapa yang terkesan. Secara realitinya sekarang bagaimana keadaan ringgit Malaysia nak dibandingkan dengan nilai mata wang asing ni, Doktor, silakan. Isu tukaran mata wang asing ni dinaikkan atau digembar-gemburkan semenjak 2-3 minggu lepas, di mana kita mencapai taraf tertinggi, aras tertinggi tukaran Malaysia ringgit dan US dollar. Okey. Di mana dia lah yang paling tinggi kita pernah capai pada 4 November baru-baru ni, 4.76 ringgit untuk satu US dollar. Jadi kebetulan pada waktu yang sama ada pilihan raya dan sebagainya, dan dia dijadikan isu sebagai sesuatu yang besar. Dan siapa yang terkesan, kalau saya boleh analogikan dengan inflasi. Inflasi, harga barang naik untuk semua rakyat di Malaysia, tetapi kalau tukaran mata wang asing, dia berbeza-beza mengikut individu yang berbeza. Jika kita eksporter, kita eksport barang keluar, orang akan suka barang kita sebab kita murah. Kalau kita importer dan kita berurusan dengan US dollar, barang kita akan jadi mahal di Malaysia. Dan bergantung kepada consumer ataupun pengguna di dalam Malaysia, bergantung kepada apa yang kita guna sehari-harian, itu akan menentukan sama ada kita merasainya ataupun tidak. Ya, baik, itu kesannya. Okey, Doktor, contohnya dari sektor pendidikan, kalau nak diberikan pencerahan berkaitan dengan kesan kepada tukaran wang asing ini, Doktor? Dari sudut pendidikan, dia bergantung kepada kita nak hantar ke mana, ataupun dia sudah berada di mana. Jika kita nak hantar ke UK contohnya, kita nak hantar anak kita belajar di London. Okey. Duit yang kita hanya nak tukarkan adalah ringgit Malaysia kepada GBP, Great Britain Pound. Jadi yang terlalu tinggi sekarang ini tukarannya adalah Malaysia ringgit dan US dollar. Okey. Dia tak melibatkan GBP di tengah-tengah tu. Dia bergantung kepada dia di mana. Tetapi bagi pelajar-pelajar kita yang tengah berada di US sekarang, ya, mereka akan terasa. Tetapi bagi negara lain, contohnya di Korea, kita menggunakan won, kita ada hantar pelajar kita juga di Vietnam menggunakan dong. Jadi mata wang ini adalah stabil buat masa sekarang. Dan saya mungkin nak menyampaikan kepada kebimbangan pelajar-pelajar di luar negara, terutamanya sebab Doktor menyentuh berkenaan dengan isu ini juga. Mungkin kerana nilai itu berbeza mengikut setiap negeri, setiap negara, setiap kadar tukarannya. Jadi mungkin perlu diselaraskan juga bagaimana dari sudut tajaannya, dari sudut allowance-nya kepada para pelajar ini mengikut tahap tukaran negara yang mereka berada itu, Doktor? Sepanjang yang saya tahu, contohnya dari sudut tajaan JPA ataupun sudut tajaan kalau yang buat masters ataupun PhD, dari sudut SLAP dan SLAI, nama-nama tajaan bagi postgraduate ni. Memang nilai tukaran itu akan bergantung kepada negara mana yang kita pergi itu. Okey. Jadi pada waktu sekarang GBP adalah agak stabil bagi kita. Contohnya, saya tengok tadi yen pun agak stabil. Kalau di Singapura mungkin lebih bermasalah daripada di US kerana peratusan kenaikan tukaran wang asing antara kita dan Singapura tu lagi tinggi daripada kita dengan US.
Jadi mereka mungkin lebih terkesan. Okey. Jadi dia bergantung pada negara. Ya, okey, dan mungkin ramai ibu bapa yang sedang menyaksikan perbualan kita ni, perbincangan ini, melihat kepada situasi sebegini sebab doktor sendiri menyatakan bahawa ianya bergantung kepada situasi semasa negara-negara yang berbeza kadar tukaran ini. Sekiranya ada ibu bapa yang mungkin nak merancang menghantar anak-anak mereka belajar ke luar negara ataupun ada perkhidmatan ke luar negara, ke Amerika Syarikat contohnya, mungkin strateginya adalah untuk melihat kepada pertukaran wang sekarang, melihat kepada situasi-situasi mungkin sementara sedang keadaan elok ini ditukar terlebih dahulu ataupun bergantung kepada situasi ketika nak dihantar tu, doktor? Saya tertarik pada konsep ketidakpastian kerana contoh sorry. Kita tak tahu, mungkin yang menaikkan sebab terlampau banyak faktor yang boleh menaik atau menurunkan tukaran wang asing. Okey. Contohnya pelabur asing masuk atau tidak, orang nak demand barang kita atau tidak dari luar, dan kestabilan politik. Jadi terlampau banyak faktor yang untuk disatukan supaya menjadi penentu kepada tukaran wang asing pada hujungnya. Jadi saya selalu bergantung pada faktor ketidakpastian tu. Okey, maksudnya pada masa sekarang. Maksudnya tidak perlu terburu-buru membeli terlebih dahulu ataupun perlu tunggu kepada situasi yang lebih stabil, doktor. Kalau pendapat peribadi dan pendapat teori dari buku, tunggu dan sekurang-kurangnya mengecilkan sebanyak ketidakpastian tu. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik pun menjadi satu faktor kepada pergerakan tukaran wang asing. Okey. Kalau boleh kita tunggu sampai habis tu pilihan raya, contoh tengok adakah stabil keadaan politik pada waktu itu, kerana ketidakstabilan politik pun akan mengakibatkan pelabur asing nak melabur dalam Malaysia atau tidak, dan dia ada weight, dia ada berat yang diberi kepada pergerakan tukaran wang asing untuk ringgit juga. Jadi selagi boleh, kalau boleh tunggu sampai kita boleh mengecilkan ketidakpastian sekecil mungkin. Ya, dan itu pembacaan yang mungkin perlu diambil maklum oleh semua. Okey, doktor, kita nak kongsikan juga ini kadar pertukaran wang asing pada hari ini 11 November 2022. Kita mungkin boleh mendapatkan sedikit pandangan juga daripada doktor pada hari ini. Ada slide yang kami sediakan berkaitan dengan pertukaran ini, dan kalau doktor boleh melihat kepada $1 Amerika Syarikat berbanding dengan ringgit Malaysia adalah pada tahap RM4.64. Dah jatuh sikit, Hanif? Dah jatuh sedikit. Ini bermaksud macam mana pemahaman itu, doktor, banding apa yang doktor cakap tadi 4.72 kan? Ya, 4.76 waktu yang paling tinggi hari tu kan. Okey, macam mana tu, doktor? Saya baca berita pagi tadi, ada spekulasi yang mereka mengatakan pasaran Amerika terlalu optimis. Kerana kenaikan kadar tukaran wang asing ni bukan hanya Malaysia yang rasa, banyak negara lain yang rasa. Kan? Salah satu sebabnya sebab mereka menaikkan kadar interest rate mereka berkali-kali dalam tempoh beberapa bulan ni, sampai 6 kali. Okey. Jadi pelabur-pelabur asing, contohnya dari Dubai, dari Malaysia, dari China, mereka keluarkan duit mereka dari negara-negara ni, letak dekat negara-negara macam US ni. Sebab bila apa-apa negara menaikkan interest rate, pelabur dari negara lain akan berminat untuk melabur di negara itu. Tetapi mereka merasakan kenaikan interest rate di US hanyalah sebab untuk mengekang inflasi, bukannya kerana mereka optimis pasal ekonomi mereka. Faham. Jadi disebabkan itu, pelabur-pelabur ni yang dah letak duit kat situ, mereka keluarkan sedikit hari ini, berita hari ini pagi tadi. Dan itu antara faktor ketidakpastian yang doktor. Tapi saya tak boleh claim yang point itu satu-satunya faktor yang mempengaruhi pergerakan itu. Okey.
Doktor, kebiasaannya bila kita bercerita berkenaan dengan tukaran wang asing ini berbanding ringgit Malaysia adalah atas faktor pelancongan. Kita nak keluar negara. Itu sebabnya antara kalau kita pergi ke bot-bot yang ada currency mata wang tu, kita akan perhatikanlah satu persatu negara mana yang kita nak pergi tu. Sekarang keadaannya sebegini. Bagaimana doktor melihat kepada perkara ini dalam melihat kerancakan ekonomi negara juga, dan dalam masa yang sama nak menasihati orang ramai bahawa ianya perlu dilakukan, dan dalam masa yang sama kita juga perlu sentiasa memantau berkenaan dengan kadar pertukaran wang asing ini dalam aspek pelancongan ni, doktor. Dalam aspek pelancongan, dia konsep dia bagi saya agak lebih kurang sama macam pendidikan. Kita tak pergi berjalan hari ini sebab tukaran wang hari ini, betul? Kalau contoh kalau kita nak pergi Korea lagi 2 bulan, kita decide hari ini. Jadi itu dalam ekonomi yang dipanggil lagging factor. Faktor yang kita dah buat keputusan tu awal dah. So whatever, apa-apa pun yang terjadi lagi 2 bulan, contohnya kita buat keputusan tu bulan 9, kita nak pergi Amerika kan, nak berjalan-jalan kat New York contohnya. Tapi kita tak tahu pun masa bulan 11 tu ringgit Malaysia dengan dolar Amerika tu naik terlampau tinggi kan. Tapi keputusan tu dah dibuat sebelum. Jadi untuk mengetahui apa kesannya dan sebagainya, dia kena ambil data yang sedikit lambat daripada hari ini ataupun bulan ini. Sebab kalau orang nak pergi berjalan ke Amerika, diorang tak buat keputusan, mereka tak buat keputusan sekarang. Mereka mesti dah rancang dan sebagainya sebelum tu. Dan saya juga agak optimis dengan lagging factor ini akan menjemput lebih ramai pelancong luar untuk datang ke Malaysia dan berbelanja di Malaysia supaya merancangkan lagi ekonomi kita. Betul. Pertukaran itu juga yang kita perlukan dari luar negara, alirannya ke dalam negara kita. Doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Terima kasih banyak. Nanti kita akan hubungi lagi untuk pencerahan yang lebih lanjut. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Khair Afham Muhammad Senan, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM bersama kita dalam soal wang, tukaran wang asing, kesannya kepada siapa. Itu antara perkembangan yang dikongsikan.